Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tugasan 1 dengan tugasan 2 tu kan, siapa yang dah buat, okay, jangan risau. Tak apa, lagi bagus. Alhamdulillah lah pada buat kan. Maksudnya memang faham lah. Okay, bagi yang tak buat sebab tak faham, tengok satu-satu saya tunjuk ni. Okay, bagi yang dah buat tu, awak cek tengok jawapan betul ke tak. Okay, kalau jawapan betul, okay, tak apa, kekalkan. Okay, kalau jawapan salah yang awak buat tu, awak tak payah buat apa, awak tak payah padam, awak tak payah koyak ke apa. Awak buka muka surat baru, awak buat. Buat balik macam mana yang saya nak tunjuk ni, macam mana saya nak terang ni. Okey. Bagi yang dah buat jawapan betul, tak apa. Jadi awak cek tengok jawapan sama ke tak. Okey. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, ingat lagi tak hari tu ada saya dah bagi buku ni seorang satu. Kalau hilang tak apalah, sebab tahulah buku ni tak berapa cantik kan. Jadi kalau tak ada buku ni, guna buku lain pun tak apa. Asalkan latihan tugasan yang saya bagi tu semua tulis dalam satu buku, supaya nanti ni bila hantar senang. Kita hantar sekali lah. Kalau nak tak ada buku, nak tulis kat kertas pun tak apa. Tapi simpan satu file ke, simpan satu tempat lah. Nanti hantar sekali. Okey. Kita tengok dulu yang tugasan ni. Ingat lagi ya, tugasan ni. Okay, tugasan 1. Macam ni kan gambar rajah dia kan. Okey, mula-mula awak tulis. Sekejap, saya cek balik. Jangan lupa tulis tarikh di mana tugasan 1. Awak tulis tarikh 8 Ogos 2021. Okey. Pen. 8 hari bulan 8 2021. Okey. Hari apa? Ahad ni. 8 bulan 8. Okey. Yes, hari Ahad. Okey, tu lagi elok lah no. Okey, tugasan 1 untuk topik 3 kan. Okey, jadi tak tulis topik 3 saja pun tak apa. Tulis panjang pun tak apa. Tugasan 1. Tugasan 1. Okey. Mula-mula lukis dulu gambar rajah. Okey, gambar rajah yang diberi macam ni. Betul tak? Okey, yang ni adalah roller, ini adalah pin. Okey, lebih macam ni saja tak apa. Ni meja ataupun okey, lepas tu dari sini sampai sini berapa? 2 meter. Sini sampai sini 1 meter. Okey, ni titik A. Bawah sikit tak apa. Tak apa, saya tulis kat sini. Ni titik A, ni titik B. Okey. Dikenakan daya tumpu kat sini sebanyak 15 kilonewton. Okey, macam tu. Meter. Titik A, titik B. Okey. Apa yang kena buat mula-mula? Kalau takut lupa, okey, dia suruh buat apa? Okey. Kirakan semua nilai daya tindak balas pada penyokong bagi rasuk di sokong mudah dengan beban titik di atas. Okay, ini adalah beban titik. Okay, dikenakan beban titik di atas. Roller, daya tindak balas hanya ada satu saja. Pin, daya tindak balas ada 2. Okay, jadi, kat roller ni kita namakan sebagai AY. Kat pin ni kita namakan sebagai BY, dan ini adalah BX.
Okey, macam mana nak ingat Y dengan X? Okey, kalau awak pernah belajar, awak pernah belajar kan? Yang kalau graf, okey, graf, yang ni paksi Y, yang ini paksi X. Betul tak? Sebab itulah ini daya X, ini daya Y. Okay, jadi macam ni gambar rajah dia. Okey, lepas tu dah dapat macam tu, keluarkan 3 persamaan yang kita belajar, yang saya dah terang hari tu, yang kita dah belajar dah 3 persamaan. 3 persamaan apa kita panggil? Keseimbangan statik tu. Mana dia? 3 ni. Keluarkan yang ni. Okay, mana-mana soalan, keluarkan yang ni. Lepas tu bawa tengok fx ada tak? Fy ada tak? Moment ada tak? Macam tu. Jadi keluarkan 3. Saya nak tengok. Dia ni senang boleh nampak. Okey. Ni. Keluarkan 3 ni. Persamaan asas statik ni keluarkan. Okey, macam mana keluarkan? Awak buat. Okey. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0. Okey, dah keluar macam ni kan? Okey, lah ni first mula-mula kita buat persamaan ini dulu. Kita buat persamaan ini dulu. Okey, jadi kita buat dulu yang sigma fx. Okey, sebelum tu, bila awak tengok gambar rajah ni, okey, yang ini adalah rasuk. Dan penyokong ni adalah umpama macam tiang ke, kan macam yang ada pernah saya cerita, kadang-kadang goyang answer ke apa ke, hak yang nak menampung rasuk ni selalunya tiang lah kan. Okey, dah buat macam ni, dah keluarkan 3 persamaan ni, kita buat fx dulu. Okey, sigma fx sama dengan 0. Okey, kemudian kita cari semua kita panggil apa? Semua daya tindak balas ke kanan dan daya tindak balas ke kiri. Okey, daya tindak balas kanan kiri kita cuma ada apa? Bx sahaja. Okey, jadi bx ni ke kiri. Jadi berapa? Negatif ke positif? Negatif kan? Okay, macam yang tadi ni, yang graf ni, ingat tak? Ni kosong. Kalau awak buat graf matematik, ni 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Betul tak? Okay, jadi kalau ke sini positif, kalau ke sini negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Kan? Jadi sama juga macam ni. Okay, negatif px sama dengan 0. Okey, jadi oleh sebab itu px sama dengan 0. Itu saja. Okey, kita dah dapat daya tindak balas px. Okey, lepas tu kita ambil persamaan sigma fy pula. Okey, persamaan sigma fy, sigma fy sama dengan 0. Saya tulis tengah-tengah sikit sebab nanti kita nak buat persamaan ni panjang. Okey, jadi kita tengok fy, daya pugak. Ni daya mendatar kan? Okey, daya pugak ada berapa? Ada 1, 2, 3. Okey, jadi atas positif, bawah negatif. Yang saya tunjuk tadi ni kan? Atas positif, bawah negatif. Jadi kita ada ay tambah by. Nampak? ay tambah by tolak 15 kilonewton. 15 kilonewton sama dengan 0. Okey. Jadi negatif pindah belah sini, jadi ay tambah by sama dengan 15 kilonewton. Ni ada 2 unknown. Bila ada 2 unknown, kita tak boleh nak selesaikan. Jadi jadikan ini sebagai persamaan
pertama. Okey. Kemudian kita ambil sigma moment sama dengan kosong. Okay, kita nak ambil sigma moment titik mana dulu? Okay, katakanlah awak nak ambil pada titik A. Jadi kita pegang pada titik A lah. Kalau pegang pada titik A, awak tulislah MA sama dengan kosong. Okay, ingat lagi tak yang saya tunjuk? Ni adalah jam. Okay, saya lukis lain lah. Orang senang. Ini jam 12. Jarum jam dia bergerak macam ni ke sini, betul tak? Tak. Tidak. Jadi kalau dia bergerak ke belah sini, positif. Kalau bergerak putaran, orang panggil apa? Arah kiblat, negatif. Jadi lah ni kita pegang titik A. Dekat titik A ni tak boleh lah sebab dia pada titik A. Kita tengok ini. Dia bergerak ikut arah jam. Tidak. Kita pegang sini, macam ni lah contoh. Ni titik A, dikenakan daya ke bawah. Nampak? Kenakan daya ke bawah. Jadi dia mengikut arah jam. Ni kan. Ni titik A. Titik A. Daya ke bawah. Okey. Ke arah jam. Jadi 15 kN. Okay, moment adalah daya darab dengan jarak. Kita tengok daya ni pada jarak berapa? Ni titik A kan? 2 meter. Okay, positif kan? 15 kN darab dengan 2 meter. Okay, kemudian ada apa lagi? Kita ada BY. Okay, BX ni pun tak ada lah sebab dia gerak macam tu. Okay, BY. Okay, BY bila awak pegang pada titik A ni, BY daya ke atas kan? Bila daya ke atas, dia akan jadi lawan jam. Betul tak? Kalau ke atas jadi lawan jam. Jadi kalau lawan jam adalah negatif. Okay. Negatif BY darab dengan berapa jarak dia? Bukan 1 meter nah. Sebab kita pegang pada titik A, moment pada A. Jadi 2 meter darab 2 meter tambah 1 meter jadi 3 meter. So, negatif BY darab dengan 3 meter sama dengan kosong. Okey. 15 darab dengan 2 berapa? 15 darab 2 sama dengan 30. Siapa yang tak lihat darab, inilah gunanya kalkulator. 11 kali 2 30. So 30 kilonewton meter tolak BY 3 meter sama dengan kosong. Okay, so ni negatif ni kita pindah belah sini lah supaya kita jadikan dia sebagai positif. Okay, kalau awak nak pindah yang ni pun boleh. Nanti negatif bahagi dengan negatif sama juga. Okay, 30 kilonewton meter sama dengan BY darab dengan 3 meter. So sekarang ni saya nak pindah ke tempat. Boleh aja. No problem. Okay, so BY sama dengan 30 kilonewton meter bahagi dengan 3 meter. Jadi BY sama dengan 10 kilonewton. Betul tak? Siapa yang dah buat tu cek jawapan betul ke tak? 3 darab 1, 3 darab 10 meter tolak dengan meter. Jadi 10 kilonewton. Okey, kita dah dapat BY. Bila kita dah dapat BY, kita masukkan dalam persamaan satu tadi. Okey, boleh. Dari persamaan satu AY tambah BY sama dengan 15 kilonewton. Okay, so ni BY kan? AY tambah 10 kilonewton sama dengan 15 kilonewton. Jadi AY sama dengan 15 kilonewton tolak, nampak? 10 kilonewton. Jadi oleh sebab itu AY sama dengan 5 kilonewton. Okey.
Tadi kita buat moment pada titik A. Just for checking, macam saya kata, kalau dalam exam, kita takkan nak tanya kawan sebelah betul tak jawapan. So, kita nak check. Kita pegang pada titik B pula. Okay, ini kita pegang pada titik A. Okay, katakanlah moment pada titik B sama dengan kosong. Okay, bila kita pegang moment pada titik B, okay, kita tengok. Saya ambil yang AY dulu lah. AY dia tolak ke atas, dia akan ikut arah jam. Okay, ni AY tolak ke atas, dia ikut arah jam. Okay. Ni pada titik B, kita pegang pada titik B. Ni AY kan. Jadi AY tolak ke atas, nampak ni? Ikut arah jam. Ni daya AY ikut arah jam, jadi positif. Okay. AY darab dengan berapa jarak dia? Jarak daripada AY ke B 2 meter tambah 1 meter, jadi 3 meter. Okey, BY tak lihat sebab dia memang pada titik B. Okey, 15 kN. Tolak ke bawah, dia akan jadi lawan arah jam. Nampak tak? Bila saya tolak bawah, pen tu dia, jarum tu dia jadi lawan jam. Betul tak? Jadi tolak 15 kN. Darab dengan berapa jarak dia? 1 meter. Sebab titik B ni kan, ni daya 15 kN. Darab dengan jarak ni 1 meter. Sama dengan kosong. So AY darab 3 meter tolak 15 darab 1, 15 kN sama dengan kosong. Jadi AY darab 3 meter. Okay, ni negatif ni pindah belah sini jadi 15 kN. Oleh sebab itu AY sama dengan darab pindah belah sini jadi bahagi. Jadi AY sama dengan 15 bahagi 3, 5 kN. Okey. Meter dengan meter, 3 darab 1, 3 darab 5. Jadi 5 kN. Yang ni awak tak buat tak apa bila awak dah dapat jawapan ni. So jawapan dia 5 kN. Okay, oleh sebab itu jawapan AX, okay, ada 3 daya tindak balas. Sorry, mana ada AX, now ada BX. AY, BX dan BY. Ni silap ni. Oleh sebab itu lupa nilai-nilai daya tindak balas. Okey. Oleh sebab itu nilai-nilai daya tindak balas okey, yang ada apa dia? AY sama dengan 5 kN. Okey, lepas tu BX sama dengan kosong, BY sama dengan 10 kN. Okey, ini jawapan dia. Okey, kita tengok sama-sama nah. AY ni kita dapat 5, okey? 5. Kita boleh ambil merah nah. AY ni 5 kN. Pak. BY ni berapa? 10 kN. BX ni kosong. Dia dah memang apa dia seimbang sebab dia saja yang ada daya tindak balas, ini tak ada. Okey, jadi bila awak tengok ni 15 kN kan. Turun ke bawah daya ke bawah 15 kN. Okey, naik atas 5 kN dengan 10 kN. 5 tambah 10 berapa? 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi seimbang tak? Turun 15, naik 15. Jadi dia akan seimbang. Bila seimbang, jadi tak berlakulah kegagalan pada struktur ni. Okey, jadi daripada soalan tugasan 1 ni, okay, awak tengok balik ni prinsip keseimbangan statik, topik apa ni? Topik 2. Ni saya dah hajak sebelum ni kan. Okey, prinsip keseimbangan statik. Jumlah daya ke kiri sama dengan jumlah daya ke kanan. Jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah. So, nampak ni?
jumlah daya ke bawah 15 kN sama dengan jumlah daya ke atas. Kita jumlahkan ni, 5 campur 10. Jadi 15. Jadi seimbanglah structure. Jelas? Okey.